menggunakan masa, saya ingin menjemput Puan Noraini Kamarudin, Timbalan Pengarah Sektor Dasar dan Penyelidikan Kurikulum BPK untuk menyampaikan taklimat yang pertama pada pagi ini, iaitu pelaksanaan Catch-up Plan 3. Dipersilakan Puan Noraini. Terima kasih Dr. Norina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apabila kita melaksanakan KPM Perkasaku tempoh hari, kita telah pun memperkenalkan apa yang kita namakan sebagai catch-up plan. Okay. Jadi mulai September tempoh hari, kita dah ada catch-up plan 1, diikuti dengan catch-up plan 2 pada awal tahun ini, dan pada kali ini kami ingin memperkenalkan apa yang kami namakan sebagai catch-up plan 3. Objektif KAP 3 kita pada kali ini ialah program berfokus kepada murid yang menguasai ataupun pada tahap penguasaan TP1, TP2, TP3 dan kumpulan murid yang belum sempat ditaksir pada sesi persekolahan 2021-2022 yang lalu. Okey, apakah tujuannya sebenarnya? Okey, kumpulan murid yang kita fokuskan ini, kita ingin sediakan supaya mereka benar-benar bersedia untuk ikuti kurikulum persekolahan kalender akademik sesi 2022-2023. Dan di hujung catch-up plan 2, kita juga harapkan semua telah melaksanakan penilaian terhadap tahap penguasaan murid. Dan daripada catch-up plan 2 ini akan menjadi TOV kepada catch-up plan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada perkara yang kita nak fokus pada hari ini, iaitu pelaksanaan catch-up plan 3. Tuan-tuan dan puan-puan, catch-up plan 3 akan dilaksanakan dalam 4 minggu pertama sesi persekolahan kalender akademik 2022-2023, iaitu mulai 21 Mac hingga 15 April 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin highlight bahawa pelaksanaan catch-up plan 3 ini dicadangkan untuk maksimum 4 minggu pertama. Maksudnya, paling maksimum ialah 4 minggu. Ada kemungkinan ada sekolah yang akan melaksanakan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau memerlukan benar-benar maksimum 4 minggu pertama. Tujuan ataupun fokus catch-up plan 3, sekali lagi kita katakan untuk memastikan murid benar-benar bersedia bagi mengikuti kalender akademik 2022-2023. Namakan catch-up plan 3 ini kumpulan ataupun program berfokus. Siapa yang kami fokuskan? Murid-murid yang berada pada tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3 dan murid yang tidak ditaksir ataupun belum sempat ditaksir. Kita mencadangkan dalam catch-up plan 3 ini, ia boleh dilaksanakan secara individu, secara kumpulan ataupun secara set mengikut keupayaan sekolah. Okey, jadi maksudnya dekat sini, apa pun bergantung kepada TOV yang kita dapat datanya daripada catch-up plan 2.
hanya tuan-tuan dan puan-puan di sekolah yang tahu siapakah kumpulan murid yang menjadi sasaran ini. Okey. Jadi kami di KPM tidak tahu berapakah jumlah sebenar murid yang termasuk dalam kumpulan ini. Therefore, kami mencadangkan jika kumpulan murid yang terlibat ini sedikit, ia boleh sama ada dilaksanakan secara individu. Kalau lebih ramai, ia mungkin boleh dijadikan secara kumpulan. Dan kalau sekolah berupaya dengan kapasiti yang ada, guru-guru yang ada dan kebolehan yang ada, boleh juga dilaksanakan secara dalam set. Okay. Dan strategi yang kami cadangkan untuk catch up plan 3 ialah menggunakan program terbeza ataupun pendekatan terbeza. Dan kami juga mencadangkan menggunakan kurikulum semasa. Apa maksud kurikulum semasa? Maksudnya gunakan, kalau di sekolah rendah, kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017, dan kalau di sekolah menengah, kurikulum standard sekolah menengah menggunakan BSKP. Maksudnya, apabila murid-murid yang tahun lepas ataupun sesi penggal terdahulu pada tahun 1 masuk kalender akademik 2022-2023 di tahun 2, pendekatan terbeza yang kita gunakan ialah pada tahun 2, bukan mengulang kurikulum tahun terdahulu. Ya, jadi kita cadangkan supaya guru-guru yang masuk mengajar masih lagi menggunakan kurikulum tahun semasa. Bukannya mengulang apa yang diajar pada tahun sebelumnya. Okay. Mari kita tengok dulu apa maksud pendekatan terbeza tu. Okay, pendekatan terbeza ni maksudnya rancangkan pengajaran untuk penuhi keperluan individu. Sama ada guru bezakan, sama ada dari aspek kandungan, proses, produk ataupun persekitaran pembelajaran. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, guru menggunakan kaedah pentafsiran berterusan. Okay. Dan rancang kerja kumpulan yang fleksibel supaya ia memastikan pendekatan pengajaran berjaya. Dalam Kap 3, tuan-tuan dan puan-puan, kita mencadangkan supaya kita memberi fokus kepada 4 mata pelajaran sahaja, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa 4 mata pelajaran sahaja? Kerana kita memberi fokus kepada kemahiran literasi, numerasi dan juga STEM. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, apabila kita melaksanakan PDP, masuk ke bilik darjah, ada beberapa perkara yang kita sampaikan kepada murid-murid. Bila kita mengajar, sebenarnya kita menyampaikan ilmu pengetahuan, kita menyampaikan kemahiran dan juga kita menerapkan nilai dan sikap. Dalam masa yang sama, kita membuat pentafsiran secara berterusan, sama ada summative ataupun formative. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya tegaskan, sasaran adalah kepada murid TP1, TP2, TP3 dan murid yang tidak sempat ditaksir atau belum ditaksir tempoh hari. Okay. Bagi sekolah rendah, kami mencadangkan supaya Kap 3 adalah untuk murid-murid tahun 2,
tahun 3 dan tahun 4. Tahun 1 sedang melaksanakan PTTS, program transisi tahun 1, ya, yang dijalankan serentak dengan KAP 3, iaitu dalam tempoh 4 minggu. Itu sebabnya murid tahun 1 kita tidak masukkan dalam KAP 3. Okay. Kita juga mengecualikan kumpulan murid pemulihan khas, sekolah-sekolah yang telah pun dalam program PLAN dan juga murid berkeperluan khas. Ini adalah murid-murid yang kita kecualikan dalam pelaksanaan KAP 3. Bagi sekolah menengah, kita mencadangkan KAP 3 untuk murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Dan pengecualian bagi murid kelas peralihan dan murid berkeperluan khas. Puan-puan yang saya hormati, walaupun kita mencadangkan tahun 2, 3 dan 4, tetapi jika sekolah merasakan ada keperluan untuk laksanakan pada tahun 5 dan 6, kita tidak ada masalah. Ya, tuan-tuan boleh laksanakan. Tetapi untuk KPM Perkasaku, kami mencadangkan untuk murid tahun 2, 3 dan 4. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kepada kaedah pelaksanaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita mengajar, sebenarnya ada 3 perkara yang kita sampaikan sekaligus, iaitu pengetahuan, kemahiran dan aspek-aspek nilai dan sikap. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam KAP 3 kita akan fokus kepada komponen kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, subjek-subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains ada kelompok kemahiran yang berulang-ulang daripada sekolah rendah hingga ke atas ikut pemeringkatan. Contohnya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, ada kemahiran yang berulang, misalnya kemahiran menulis, mendengar, bertutur dan sebagainya. Inilah kemahiran-kemahiran yang berulang daripada awal dan dipertingkatkan mengikut aras kognitif. Itu juga dengan matematik. Ada kemahiran tertentu yang perlu dikuasai sebelum kita boleh bawa ke peringkat yang tinggi lagi. Itu juga dengan sains, ada kemahiran proses sains yang perlu murid kuasai sedari awal dan kita perkenalkan lebih lanjut lagi pada peringkat yang lebih tinggi. Therefore, ingin saya tegaskan, dalam pelaksanaan KAP 3, kita akan beri fokus kepada kemahiran asas yang belum dikuasai. Ya, bukan masalah konten sangat, tetapi kemahiran asasnya terlebih dahulu. Dalam kaedah pelaksanaan ini juga, kita mencadangkan supaya guru melaksanakan pelbagai aktiviti PDP yang dapat mengukuhkan kemahiran asas. Sebentar lagi kita akan tunjukkan contoh bagaimana aplikasi aktiviti PDP dalam 4 mata pelajaran yang kita sarankan ini. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi untuk melaksanakan ini semua, kita perlu ada perancangan aktiviti. Seperti yang saya maksudkan daripada awal tadi, dia boleh dilaksanakan secara individu, secara kumpulan ataupun secara set. Kita tengok dulu data kumpulan murid sasaran ini. Kalau banyak ataupun kalau sedikit dan sebagainya, lihat dulu
keupayaan sekolah. Okay. Jika ada keperluan dan kemudahan dan keupayaan sekolah, kita boleh laksanakan dalam kumpulan ataupun dalam set. Jadi sekali lagi untuk melaksanakan, kita perlu rancang aktiviti dulu dalam panitia ataupun antara panitia ataupun antara guru mata pelajaran untuk menentukan strategi aktiviti tempoh masa guru pelaksana dan juga murid. Saya pasti sebentar lagi pegawai-pegawai kami akan tunjukkan contoh yang lebih sesuai untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah garis masa pelaksanaan KAP 3. Okey, kami telah pun bentangkan dan dapat kelulusan berkenaan dengan pelaksanaan KAP 3 ini dan kami menatakannya dan sebenarnya kami berhasrat untuk membuat penataran ini kepada bahagian KPM, JPN, PPD, tetapi kami dapati respon yang sangat menggalakkan hari ini, lebih daripada 2,000 bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tak apa, bagus, semua dapat mendengar terus daripada kami. Walaupun kami akan keluarkan satu surat edaran untuk makluman kepada semua tentang pelaksanaan KAP 3 ini. Tapi sekali lagi ingin saya tegaskan kepada tuan-tuan dan puan, pelaksanaan KAP 3 ini adalah dalam tempoh 4 minggu pertama. Walau bagaimanapun tertakluk kepada tahap penguasaan murid, ia mungkin hanya boleh berlaku 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ataupun 4 minggu maksimum. Tuan-tuan dan puan-puan, ingin juga saya maklumkan bahawa dalam pelaksanaan KAP 3 pada 21 Mac hingga 15 April 2022, kami akan melaksanakan sesi kunjung bantu ke negeri-negeri, daerah-daerah dan sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara dengan kerjasama rakan-rakan kami daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Apakah tindakan JPN, PPD dan sekolah yang kami harapkan? Pertama, untuk menentukan siapakah sebenarnya kelompok murid yang menjadi sasaran dalam KAP 3 ini, kami mengharapkan agar pihak JPN, PPD dan sekolah menganalisis tahap penguasaan murid selepas pelaksanaan KAP 2 tempoh hari. Ya, dan dari situ baru kita tahu siapa sebenarnya kumpulan sasaran yang akan melaksanakan program berfokus dalam KAP 3. Selain daripada itu, selepas murid-murid ini dikenal pasti, kita akan melaksanakan sesi penataran KAP 3. Mungkin di peringkat JPN dan juga PPD masing-masing. Kita juga mengharapkan JPN, PPD dan sekolah merancang gerak kerja pengoperasian KAP 3 dan apabila sesi kalender persekolahan 2022-2023 dibuka, KAP 3 terus dilaksanakan seawal minggu pertama, hari pertama sesi persekolahan dibuka. Tuan-tuan dan puan-puan, kami juga mengharapkan bahawa di akhir 4 minggu tersebut, kami ingin melihat pelaporan bagaimana KAP 3 itu telah dilaksanakan. Saya kira itu sahaja konsep 3 yang ingin kami perkenalkan untuk KPM Perkasaku dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan terus dapat bersama-sama kami untuk melihat contoh-contoh bagaimana pengoperasian KAP 3 dalam mata pelajaran yang telah pun kami sebutkan sebentar tadi. Sekian, wabillahi taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Nuraini. Yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan, warga KPM sekalian, seperti yang dimaklumkan oleh Puan Nuraini tadi, KAP 3 merupakan program yang berfokus kepada murid TP1 hingga TP3 dengan memberi penekanan kepada kemahiran asas yang belum dikuasai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains dan menyasarkan murid tahun 2 hingga tahun 4 bagi sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 bagi murid sekolah menengah. Murid tahun 5 dan tahun 6 digalakkan melaksanakan KAP 3 mengikut keperluan, manakala murid tingkatan 4 dan tingkatan 5 meneruskan pembelajaran seperti biasa. Suka diingatkan, KAP 3 boleh dilaksanakan dalam tempoh maksimum, maksimum 4 minggu. Dan aktiviti boleh dilaksanakan secara individu, berkumpulan atau set mengikut keupayaan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan ada dengar tadi kan? Strategi yang dicadangkan adalah menggunakan pendekatan terbeza. Pendekatan terbeza, pedagogi terbeza, PDP terbeza, pembelajaran terbeza. Semua terma ini membawa maksud yang sama. Sebelum slot seterusnya, jom kita bugarkan sedikit pemahaman kita tentang pedagogi terbeza sedikit ya. Pedagogi terbeza adalah pendekatan pengajaran yang melibatkan guru secara proaktif menjangka dan bertindak terhadap keupayaan murid yang pelbagai dalam sesi PDP. Pedagogi terbeza boleh dilaksanakan dengan menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada 4 aspek, iaitu kandungan atau konten, apa yang dipelajari oleh murid, proses, bagaimana murid belajar, produk, bagaimana murid mempamerkan tahap penguasaan, dan persekitaran, suasana yang membantu pembelajaran murid. Dalam konteks pelaksanaan KAP 3, pedagogi terbeza dilaksanakan berdasarkan tahap penguasaan murid yang telah dikenal pasti. Untuk diberi kemahiran asas yang sewajarnya untuk 4 mata pelajaran yang telah disebutkan tadi.